Dia kata Selangor jatuh ke PN. Perikatan Nasional. Kena sebut Perikatan Nasional. Tak dengar PN. Perikatan. Apa faktor? Faktor. Takkan faktor Imam Muda Faris. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Min Mat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasakan oleh Yayasan Mawaddah dan Langkah Studio. Jadi hari ini Min, Alhamdulillah kita dengar cerita TikTok Sanusi, MB Sanusi telah dapat balik. Okey. Cuma tiba-tiba MC keluar statement. Multimedia kata bahawa tak ada pun sekatan. Jadi sekarang ni netizen macam-macam berlaku ni. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Apa pun, berkempenlah secara baik, berlawanlah secara adil. Moga-moga kemenangan milik orang yang menang. Okey, tapi bila kita tengok bahang PRN dan mungkin podcast ini keluar dekat-dekat dengan hari penamaan calon mungkin ataupun selepas daripada itu. Mungkin tak. Tapi dalam ruangan politik tanah air lagi lah kita masih perbincangkan. Cuma kehangatan PRN ni masih lagi kita rasakan sebab keterlibatan ikon-ikon besar. Dan contohnya, bila kita kata ikon besar, kita tak nak besar-besar sangat lah. Kita jemput orang ni hari ni yang dia ni pun kira senior kami dalam pendakwah selebriti. Dan dia juga dilibatkan ataupun terlibat dalam politik. Walaupun dia taklah famous mana. Okey, tapi sebelum ni kita pernah jemput Syarul Shiro. Syarul Shiro UMNO, Barisan Nasional. UMNO. So hari ni kita nak bercakap sikit dalam side yang lain. Dan kita jemput tetamu kita hari ni, Imam Muda Faris. Dari pentas dakwah ke Parti Siasah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ui, tutup muka. Ngaji. Apa khabar Ustaz? Sihat? Sumpah macam nyambil. Tapi yang aku tengok ni baca Al-Fatihah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Kenapa kopiah hitam bukan kopiah putih? Kopiah putih. Cuci. Kopiah putih kita simpan. Pakai kopiah hitam. Sebab dengar cerita sini ada tempat hati hitam. Cantik. Okey, tak apa. Okey. Macam ni lah orang PAS suka menghukum je. Okey, Imam Muda Faris. Okey. Satu ketika dahulu pernah viral bila orang kata Imam Muda adalah produk PAS. Sebab saya ingat ada satu waktu tu beberapa kumpulan atau beberapa jumlah bilangan Imam Muda ni naik di atas pentas PAS dan declare bahawa mereka ketika ini menyokong PAS dan mengajak orang untuk menyokong PAS. Berapa orang masa tu Imam Muda Itu yang bersama? tahun bila? Boleh cerita sikit tak waktu tu? Boleh Google kot. Jadi Google. Kita panggil podcast dia suruh Google. Menyembang je. Masa tu tahun 2000 ke atas. 2000 ke atas. 2018? Mudah dia buat kerja. 2008? 2000. Saya rasa Imam Muda masa tu 2010, 12, dia 14. PRU. PRU 2015. 2014. Okey. 2014 tiba-tiba berapa orang Imam Muda masa tu? Ada 30. Ada 30. Ada pentai 6 orang je. Tapi yang declare bersama? Sebenarnya 6 orang tu lah. 6 orang je, tapi yang dikatakan ramai. 6 orang je lah. 6 orang. Dia ada tak pentas. Imam Muda pun ada 30 je. Oh, ya betul juga. Yalah, 3 episod 10. Oh ya. Yang Murtad Imam dari juga. Murtad Imam Muda. Ada kisah Ada kisah. Tu kita tak tahu. Tanya. Okey. Selepas daripada naik pentas tu, apa impact dia? Ke tak ada impact? Kalah PAS masa tu. Ke menang? Ke macam mana? Sama lah. Biarlah dia cerita. Sorry. Nak panggil ke? Tanya apa? Okey. Okey, apa impact dia lepas naik pentas masa tu? 6 orang tu. Tak payah tengok pada tu. Tengok pada kami lah. Kami kena panggil. Okey. Dipanggil oleh? Kena panggil dengan pengurus Esro Oasis. Masa tu. Jangan, kita tak sebut nama lah. Tak payah sebut nama. Ini sejarah. Okey. Tak apa, okey. Masa dipanggil? Lepas tu panggil, kata korang tak ada job ke? Okey. Teruskan. Tapi alhamdulillah kita kata kat dia, bukan kami, dia orang panggil orang muda kan. Orang muda yang mungkin nak tunjukkan sokongan kepada satu jemaah kan. Parti kan. Islam. Jadi gitu je. Masa tu apa penerimaan masyarakat? Mungkin dari segi pengurusan diorang kata tak patut. Tapi masyarakat mungkin bersikap masa lain. tu Masyarakat saya tak ada apa-apa pun. Kan diorang pun faham kalau imam ni dengan siapa lagi. Kan imam ni dengan
Parti Islam lah. Tapi ada kok imam yang bersama dengan parti lain. Ada juga. Cuma tak terkejut lah masyarakat. Faham. Maksudnya kalau imam muda dengan PAS dia dengan parti Islam Sinonim dengan, lah. tak ada pelik lah. Tak ada pelik. Betul, tak ada pelik. Tapi tiba-tiba kalau 6 orang imam muda declare untuk masuk Democratic Action Party, DAP, tu baru jadi sensasi Tapi lah kan. program-program lepas tu ada kena ban ke? Ada yang tukar nama daripada nama biasa ke? On je. On je. Oh macam biasa. So tak kacau lah. Tak adalah isu mengatakan tak ada job, tak ada apa pun. Okey, jadi masa ni ini adalah signal besar untuk mana-mana selebriti untuk on je dengan mana-mana parti. Betul? Kan? Tak payah takut-takut lah. Hari ni kita tengok macam baru-baru ni taklah baru sangat, tapi kita tengok kanda kita Saiful Apek. Dia turut dalam satu konvoi di negeri Terengganu. Jadi kita kata macam sebelum ni Mustafa Kamal, anak Papa. Megah Holding. Megah Holding pun dah menyuarakan. Begitu juga kalau dekat Amanah kita ada Leman Raja Lawak, UMNO, kita ada banyak lagi macam Syarul dan sebagainya. Jadi selebriti dan parti politik ni bukan benda baru dalam dunia. So kita tak boleh gunalah isu tak ada job. Tak ada job masuk parti tak ada job. Tak boleh lah macam tu. So apa pandangan Ustaz Faris berkaitan dengan tak ada job, lepas tu join lah parti. Betul ke? Tu cerita sikit. Dia berasa macam itu je pandangan ni. Pandangan tu kan tak luas lah, sempit kajanya pandangan tu kan. Tapi Alhamdulillah lah sebab tak ada apa-apa berlaku. Sama je macam biasa. Kalau tanya saya mungkin sebab tak glamour lah kot. Orang tak panggil tu biasa je macam Rahmat ni kan. Masa panggil pun kita beritahu pasal sokongan kita daripada orang muda sama dengan parti Islam. Macam saya cakap tadi tu lah. Okey, macam sekarang ni Ustaz Faris di pentas politik di bahagian mana? Bahagian mana? Bahagian mana ke ataupun cabang ke ataupun kawasan? Kita nak tahu. Bahagian tu UMNO. Kalau cabang? Satu. Punyalah teruk je ni. Kalau cabang kat KL. Orang kawasan. Ada kawasan tu kita bagi 3 tu. Pas kawasan Puchong. Pas kawasan Puchong. Sebagai? Tahu juga. Tak apa, kita umum pun tak ada masalah. Ada benda sir. Sebagai? Tak boleh bagi tu sebab itu strategi. Itu strategi. Nanti riak nanti. Riak tu. Tapi 10 tahun Imam Muda Faris menjadi Imam Muda. Baik. Lebih sebenarnya. Lebih 10 tahun. Banyak perkara yang pahit manis menerjang badai. Naik turun kan. Cuma kalau boleh kongsi lah bang. Yang manis dulu. Yang best. Apa yang abang rasa macam, yelah mungkin aku dulu Ustaz juga. Tapi jadi Imam Muda ni ada tak pengalaman manis yang boleh kita kongsikan? Masa Imam Muda dululah. Masa mana? Cerita. Program. Cuba cerita. Masa program tu ada episod sebelum separuh akhir. Kan? Sebelum separuh akhir Ustaz Mudir tanya Datuk Azam Hamud minta Imam Muda Faris keluar ke depan. Okay. Siapa patut keluar hari ni? Siapa patut keluar? Dia tanya siapa patut keluar? Saya patut keluar. Faris kata? Kan dia pun kata okey, awak keluar hari ni. Macam tu je? Tu manis ke pahit? Ush, ni kelat-kelat ni. Oh, ya ke? Kalau sebut nama orang lain nak keluar. Lepas tu, itu pahitnya lah. Kalau pahit, itu macam kita kata, plot twist lah. Lepas tu, masa tu live lah? Live? Bukan live. Maksudnya, banyak malam. Rekod lah, tapi maksudnya kejadian tu reality lah. Tak ada dipotong. Tak dirancang, tak apa. Tak rancang. Okay. Tak rancang, okay. Kalau sebut nama orang tu keluar. Okay. Dan seorang lagi kita keluar siapa? Imam Muda Ar-Razi. Okay. Kami kan 3 lawan 3 masa tu. Separuh akhir Sebelum separuh akhir. Sebelum separuh akhir. Betul lah. Sebelum separuh akhir. Sebab minggu depannya separuh akhir. 2 lawan 2. 3 keluar, 3 stay. Ni pelik sikit. 3 ni banyak 3. Ya. Dia ambil hadis ganjil lah ni. Witir. 3 lawan 3. Dah witir dah? Belum. Belum. Okay. Isyak belum kan? Yang cakap Isyak maghrib pun belum. Astagfirullah. Banyak sangat buat podcast. Okay. 3 lawan 3. Tim ni 3 ni kami yang 3 Ana, saya Jabar dengan Razi. Kami 2 orang kena keluar. Okey. Jadi Jabar seorang. Lawan dengan 3. Dia macam main team Dia orang lawan. Sebab 2 orang kata 2 orang ni macam tak ada semangat berlawan pun. Kita bawa keluar cerita-cerita seru lah. Tak apa. Keluar je kan. Lepas tu keluar lah kami 2 orang kat depan tu. Jabar pun pergi dekat Mudir. Tak boleh saya 1 lawan 3 ni. Boleh tak masukkan balik? Tu kenangan manis dia masuk balik. Masuk balik.
Oh, dah macam Maui lah. Macam balik. Macam Maui lah, kena keluar masuk balik. Dia pun Akademi Fantasia ketiga, AF3. Dia tiga-tiga ni macam-macam pelik. Imam Muda 3 lah. PU3 siapa? PU3 engkau saya. 4 tadi lah. Tak pelik. Tak boleh lah. Tak pelik. Kami bila tiga masuk, minggu depannya dia tak keluar siapa-siapa tau. Tak ada jubah penyingkiran tau. Okay. Oh, semifinal tak penyingkiran? Tak ada jubah penyingkiran. Okay. 3 orang pergi ke depan. Naufal, Muda Hafiz, Muda Jabar. 3 orang berlawan. Masuk final. Tu pun final pun yang akhir tu special juga. Naufal dia bawa keluar hari tu juga. Imam Muda. Oh. Jadi 2 orang lah berlawan. Baik. Hafiz dengan Jabar. Dia konsep Imam Muda ni macam mana dia cara berlawan? Dia berlawan task, ada task ke ujian tugasan? Ada tas ujian. Antara 5 lawan 5. Oh. Dia masuk minggu keempat. Grouping lah, group lah. Dia buat. Dia bukan bercakap je lah. Cakap lah. Oh, berlawan dari segi tazkirah. Ada juga. Ada juga tapi Dia dia tak bagi- Ke ada, Al-Quran. ke ada tugasan-tugasan lain? Okey. Tok Hasan bagi ayat Quran. syarah. Ada 3. Maksudnya tajwid, terjemah, Tafsir. Siapa juri dia masa tu? Siapa Juri Imam Muda 3. Siapa juri? Ha. Juri. Siapa kata? Dia pakai juri macam mana? Ada juri lah masa tu. Ada Ada murabi sekali, ada tukang. Ada. Ada Ashraf lah. Oh. Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf juri. Hizbu. Hizbu. Oh. Sebenarnya dia sebelum orang dia. daripada mursyid. Tapi Dato' Hasan dia dah tahu jawapan tu. Yelah. Masa dia tanya, Dia dengan jawapan sekali lah. Ya. Maksudnya Dato' Hasan Mahmud sebagai ayahanda pada waktu tu, murabi waktu tu, dia baca satu ayat Quran, korang baca balik tajwidnya, terjemah dan tafsir. Oh, menarik. Kenapa terhenti Imam Muda pada musim ketiga? Wah, tanya kami Dan ditukar tahun selepasnya 2000 Piu. berapa? Tahun 2000 apa? Bukan selepasnya, 2 tahun kami selepas tu. 2012. 2 tahun selepas Piu tu. 2014. Kan? Tengok 2012 kami last. Piu 2013. Tak, 14. 2013 tak kan? Kau 2013. 14. Azman 2014. Aku 2015. Oh ya. tu Kau lah. pun dah lupa kau masuk Piu bila? Sebenarnya saya dah musim lama dah. pertama. Saya buang lah kopiah. Main janggut. Kenapa agak-agak tiba-tiba program Imam Muda dihentikan? Teruk sangat kan korang? Okey. 2013 2012 kami lah last. Masa tu bila dia ni jangan cakap musim ketiga ni jatuh rating. Betul, jatuh teruk. Pertama sedap lah memang benda pertama kan. Muda Ashraf kan. Benda pertama orang tak pernah buat kat dunia kot. Kan? Yang kedua turun juga sikit dah. Turun sikit dah. Masa musim kami yang ketiga. Sebab dia rekod. Memanglah jatuh kan rating. Recording memanglah. Bila rekod lepas tu jangan lupa kami punya cerita tak macam yang pertama kedua. Pertama kedua diorang kan mandi mayat HIV. Kami tak masa tau. Konten tu tak ada lah masa tu. Diorang cubalah nak marah suruh script writer kan. Siapa lagi si Mahmud Mahmud lah. Suruh diorang pergi buat benda yang lain macam sikit. Rare lah. Kalau abang nak abang mandi buaya bang. Zaman diorang jumpa bayi lah longkang lah. Yelah, Itu semua buat tu. Apa nama ni lagi bantuan terakhir kan? Jadi zaman kami ni Hambar. diorang cuba buat yang tu kat kubur tu. Apa dia? Alah, dia orang hiaskan busut dengan kain kuning. Oh, khurafat Itu kat kubur kat Kajang, kat Semenyi. Pergi situ. Sebab kami pagi tu masih kubur situ. Malam ini busut pagi tadi. Seorang pun tak percaya. Dan seorang je tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu lah kita kampung situ. Dia tak tahu situ. Yelah. Lepas tu busut-busut tu kan. Jadi dia orang rasa macam betul ke ni kan? Busut lah. Ada minyak senyonyong kan tu kat nisan lah. Buat-buat je lah. Macam ada kan. Layan je lah ya. Apa tu tengok tak jadi benda Tapi macam konten tu. tak menjadi Rating untuk tak tarik jadi. untuk tarik perhatian netizen waktu tu Dan lah. saya dapat maklumat. Saya dapat maklumat pada waktu tu sponsor semua lari. Menyebabkan rating teruknya rating Imam Muda ketiga menyebabkan PU musim pertama, PU saya tak ada sponsor nak masuk. Sebab tu musim pertama tu saya campur sikit lah Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kami terpaksa pakai wardrobe Maharaja Lok Mega. Tak ada baju sponsor. Kami tak ada pun blazer logo Pencinta Sumah. Tapi bila musim keempat musim kedua. Bukan. Minggu keempat. Tadi minggu pertama, dua, tiga. Minggu keempat rating kami meletup.
pada waktu tu saya dengar sponsor masuk macam-macam. Tiba-tiba masuk kereta, masuk percutian. Kami tiba-tiba dapat blazer kami sendiri. Tapi Izzat dah terkeluar. Izzat dah terkeluar. Jadi nak kata apa, memang teruk pada waktu tu. Tapi ni yang menarik bang kenapa tiba-tiba pada Pencetus Ummah naik balik rating? Okey, kenapa pada waktu tu musim ketiga jatuh betul-betul? Orang sebut bang, terlampau ilmiah, terlampau syok sendiri, suka berkisar tentang benda-benda yang terlalu berat tak difahami oleh orang-orang awam. Sebab tu kalau Imam PU pada waktu tu kami bawa tajuk syukur, sabar, benda-benda yang orang lain boleh faham. Ringan. Cinta, movie, itu yang saya dapat maklumat daripada orang dalaman. Betul ke tidak? Kami ada tajuk yang tu hari tu apa pondan maknya. Ada juga ada juga. Masa tu rasanya minggu tu antara yang panas jugalah. Panas jugalah. Kan. Tapi panas pun rating tak naik Tak naik juga. Sampai ending dia. Masa tu saya dah kerja Bank Islam. Abang kerja Bank Islam satu dah. Masa tu kan habis tak ada orang panggil lah. Dia orang cakap kat Bank Islam nak sponsor lagi tak? Kan? Dia orang cakap tak nak dah. Betul? Tak nak dah. Bank Islam masa tu cakap tak apalah, cukup kat Imam Muda musim ketiga je lah. Ramai-ramai pun banyak sangat nanti. Betul. Okey bang. Tapi sayang lah, bagi saya sayang sebab Imam Muda ni antara satu keluaran yang betul-betul pure dalam dunia Islamik. Kan dia bukan sekadar penceramah, tapi dia orang bawa package yang sebenar lah. Tapi jangan lupa satu benda tau. Kami ditelefon balik semula. Pasal? Kan ada Raja Lawak. Lepas tu ada Maharaja Lawak Mega. Jadi kami ni dipanggil. Ada beberapa Imam Muda. Tak tahu. Anak dapat call. Hello, boleh tak masuk Pencetus Ummah? Oh ya ke? Kalau masuk tu saya tanya dia soalan pertama nak panggil apa? Puim. Oh, Puim Puim. Tak sedap bunyi dia. Dia saya Imam Muda je lah. Maksudnya nak kumpul lawan balik 3 musim. Balik. Yelah, pernah ada idea bahawa masa tu ada idea bahawa PUIM All Star. Dia pernah ada idea tu. Masa tu nak kumpul yang penting yang bukan juara. Kalau finalis okey, yang bukan juara untuk kumpul ramai-ramai buat satu macam mega lawak besar ataupun mega ceramah. Ada nak buat lawan. Masa tu ada dapat proposal tu saya kata minta maaf, saya masa tu tengah belajar kan. Untuk masuk tanding balik. Okey. Imam Muda Faris, Ustaz Faris pernah melalui satu perkara yang orang kata getir jugalah ya. Tentang kekeluargaan. Tapi kita tengok Imam Muda Faris ni relax, senyum kan. Kena kejar dek wartawan sampai tauliah kena tarik. Alhamdulillah sekarang dah selesai dah isu-isu tu kan. Tapi macam mana Imam Muda Faris berdepan dengan perkara tersebut? Sebab kita yang mendengar ni mungkin juga kadang-kadang ada isu-isu kekeluargaan, kadang-kadang kita salah salurkan cara selesai tu, akhirnya kelang kabut. Dan untuk pendengar Minman Podcast, bukan bererti kami bersama dengan Faris ataupun tidak bersama dengan sang isteri, bekas isteri. Ya, kita sekarang nak ambil ibrah pengajaran. Betul. Macam Ali lah. Dengan Ali pun kata, kami dengan saya Ali putih. Kan? Kita nak tahu macam mana cara menghadapi masalah ujian tu. Dia sebenarnya sebelum saya ada 2 orang lagi. Okey. Masa tu Farhan dengan start dengan Abu dulu. Piu Abu masa tu, lepas tu baru Dai Farhan. Okey. Jadi kita dah siap sedia lah. Mental dan fizikal dah dapat ready lah. Apa yang jadi kat diorang, kita jangan buat benda tu. Tapi macam mana wartawan dia boleh sampai tahap menjemput seseorang sampai ke pejabat ataupun dihantar sendiri? Macam mana sampai tahap tu? Serah diri tu. Serah diri. Tapi macam mana wartawan attack Ustaz Faris waktu tu? Sekali je dia orang cuba. Sekali je. Dia orang tak boleh, dia orang kata tak boleh dah ni. Dia macam dah ready dah ni. Kan? Korang dah dapat agak dia nak tunggu Ustaz koyak agak lah. Tunggu tu kat mahkamah tunggu. Kalau luar kita stay lama kat dalam ni. Nak tengok. Sanggup tunggu. Tapi memang ada orang kerja benda tu kan. Memang dia orang tunggulah. Keluar je. Sebab tunduk je. Tanya juga. Dia kata doa je lah. Yang baik-baik je kata. Itu pun kena benda. Perkataan tak boleh. Perkataan tu pun kena main. Perkataan doa baik pun semua maki balik dalam tu kan. Netizen ni. Maksudnya masa tu bang, fasa tu, abang baca lah komen-komen. Tengok orang baca kata hadap je lah. Kata buat macam mana. Kenapa sampai tahap, minta maaf lah kita sebut. Ini podcast kita kan. Ini ruangan kita. Ini room kita. Kenapa sampai boleh proses ada tarik tauliah tu? Apa isu dia? Sebab dalam tauliah tu berkait dengan dia kata moral. Berkaitan dengan moral. Ya, report
benda macam tu kan masuk dalam media. Okey, Tapi dia ada report. Yang panel yang tu dia tanya. Sebab dia tengok ada 3 masalah kat situ kan. Dia kata sebab semua tu kalau ikutkan boleh jawab. Dah jawab dah pun. Tapi diorang susah juga lah. Terserah je pada diorang kan. Macam mana diorang tarik juga keputusan dia. Imam Muda Faris, macam mana hubungan dengan anak-anak sekarang? Okay. Okay, masih berhubung bang Masih. Ada. Yang paling terdekat abang buat apa dengan diorang? Maksudnya ada ke pergi sekolah ke? Paling latest pergi ni lah. Pergi kenduri dekat Pulau Pangkor. Oh, jauh. Apa jauhnya Pulau Pangkor? Pulau Pangkor jauh lah, Perak tu. Jauh lah tu. Jauh-jauh daripada Shah Alam. Cuma cuma isteri macam mana bang? Bekas isteri okey keadaan yang abang datang dia Pangkor. Dah kahwin lain dah. Dia dah kahwin lain. Saya tak tahu ni. Oh, jadi isteri pun dah kahwin lain, abang pun dah kahwin lain. Dah selesai, masing-masing punya hidup lah. Maksudnya Tuhan adalah pencatur cerita yang terbaik. Kalau awalnya ada pergaduhan, kalau awalnya ada persengketaan, kita tutup perjalanan cerita tu dengan kisah-kisah yang indah kan. Sebab anak-anak membesar, sampai bila kita nak bergaduh bermusuhan kan. Benda pun dah selesai. Dan sekarang ni aku rasa lah orang pun dah tak suka dah cerita hal-hal suami isteri ni. Tengok macam mana netizen tengok bantai Puteri Sarah dengan Syamsul tu. Tak ramai pun yang nak sokong orang tu, sokong orang ni. Miss Nina dan juga Noh pun tak ada. Orang menambil tahu dah kan. Sepatutnya lah kena macam tu. Walaupun ada reporter try hard untuk dapatkan story, tapi netizen dah tak nak. Dia rasa macam hidup dia lah. Kan, Alhamdulillah lah. Semua orang ada masalah masing-masing. Semua orang ada masalah masing-masing. Betul. Okey bang, saya tanya soalan yang bukanlah sensitif, yang bukanlah panas. Politik. Bukanlah politik kan? Bukan. Saya boleh tanya satu benda soalan abang rasa betul ke ada istilah penyondol wanita ni ataupun perempuan penyondol? Sedangkan kalau abang sebagai ustaz ataupun imam, bahawa memang boleh ketuk kahwin 4. Jadi bila seorang perempuan datang untuk menjadi kedua, adakah dia penyondol ataupun tidak? Jawapan tu semua yang datang tu ialah hari ni kena tengok real sikit lah kan. Kalau orang tanya lelaki perempuan ramai ke tidak, kalau tengok tak datang memang lelaki ramai lagi sebenarnya. Tapi lelaki baik tu tak ramai dah. 1, 2, 3. Jangan libatkan saya. Tak libat. Saya baik tapi jangan libatkan saya. Okey. Kan dia orang tengok atau keyakinan dia orang matikan orang kan. Dia pun nak selamatkan diri dia juga. Nak pandu diri dia juga. Taklah kata-kata kita ustaz kita hebat lah kan. Tapi dia orang tengok sendiri kan. Itu adalah siapa yang nak dapatkan, kalau kata suami orang ke apa semua yang bersih untuk kebaikan lah kan. Walaupun orang susah nak pandang benda tu sebagai tu baik juga. Nak tak cari lain banyak lagi kan. Ni yang kosong lagi kan. Depan mata saya ni kan. Tak boleh masuk, tak boleh libat juga Boleh. Tembak kan, pasti kena tembak. Lepas tu kalau yang ada juga bersih yang kita dengar memang pasal nak harta. Kan yang kita kena. Jadi jangan compare semua kes tu samalah. Jawapan takkan satu. Subjektif, sangat subjektif. Maksudnya kalau ada seorang perempuan menawarkan diri dia pada seorang lelaki, mungkin dia nak cari kestabilan ekonomi atau mungkin nak cari kestabilan emosi. Jadi, sebab ada juga kadang perempuan-perempuan yang dah kaya, dah ada segala-galanya, tapi dia memang cakap dah sampai peringkat umur dia tak kahwin lagi. Dia nak berkahwin dan dia kata kau lelaki tak payah susahkan apa-apa. Aku boleh jana kehidupan aku dengan harta yang aku ada. Dia nak anak je dia nak anak ataupun dia nak ada title dengan status sebagai seorang isteri ataupun yang dah berkeluarga. Mungkin juga. Jadi cara jalan baik, dipersetujui. Tapi kadang-kadang bila masyarakat mungkin torture dekat komen penyondol, yang nombor 1 tadi yang dah confirm rasa macam okey, akhirnya tarik diri. Mungkin boleh jadi macam tu juga kan. Masyarakat tu tak? Orang sekeliling kadang-kadang. Okey, kita nak tanya pasal orang sekeliling. Dorang support ataupun dorang antara yang jadi disambung dulu tadi. Dia dah cerita pasal orang sekeliling. Betul. Dia support ataupun dorang orang mantai. Sekeliling problem lah. Dorang orang masyarakat ni kena dididik tau benda ni. Okey, Didik macam mana tu? Ya, dididik supaya cubalah berusaha untuk pastikan semuanya selamat. Jangan tambah perisa-perisa. Walaupun sebenarnya sekeliling dah kenal kita sebagai siapa tau. Maksudnya orang kenal kita sebagai orang yang yalah bukanlah orang jahat. Sebab perkataan tu lah kita nak sebut kita orang baik kan. Bukan orang jahat. Bukan penjenayah Bukan penjenayah. Bukan scammer.
Okey, maknanya orang yang dah dikenali sebelum ni. Kenapa tak ambil jalan, cakap, bagi nasihat yang baik-baik? Kan, orang penting tu. Jadi kalau orang sikit, dia panggil apa ya? Orang sekitar ni, sekeliling ni panggil apa ya? Racun panggil apa ya? Toxic. Toksik. Toksik ni. Cuba elaklah nasihat saya kan. Kita lah sama ceramah pendakwah-pendakwah ni. Cuba cakap kat masyarakat. Cuba elak menjadi toksik tu. Kan? Tapi saya rasa netizen, untuk berlaku adil kepada netizen jugalah. Bukan saya netizen bang. Tapi nak kata netizen okey je bila Ustaz Azhar Idrus kahwin lain. Maksudnya sekarang bukan isu pada PU ke imam muda ke berkahwin lain. Cuma bagi mereka apabila isteri pertama ataupun isteri yang asal meluahkan ketidakpuashatian ataupun Seperti merasakan dianiaya, dizalimi, bila mana perempuan kedua datang ni tanpa tahu asal usul, tiba-tiba nak jadi isteri kedua, kat situ netizen bersama dengan isteri pertama. Saya rasa konteksnya. So kalau saya rasa mungkin orang cakap kalau dia buat baik-baik, dia buat cara elok, orang okey je. Saya rasa bang, itu yang menyebabkan kalau netizen nak defensif ataupun nak bersama dengan mana-mana pihak, dia rasa ada yang terzalimi. Dia orang rasa. Betul atau tak belakang cerita. Sebab Ustaz Azhar Idrus bukti nyata boleh je kahwin dua. Kan. Contoh ustaz, beberapa ustaz lah kita tak sebut lah, tapi kalau ikutkan kalau kes Abu Farhan semua Abu tahu. Farhan. Beritahu tu kita kena jemput. Sebab Abu dia dah kahwin balik dua-dua kan. So kita boleh panggil tu. Saya tak tanya ke? Tanya Saya cuba pun dia. sama juga. Abang bagi Dah tahu. Tahu. Oh jadi Dia apabila tahu. akak. Yang pertama tu pun yang sarungkan cincin. Oi menarik. Ini tak masuk dalam media tau. Ini first time masuk ni. Maksudnya abang dah menyuarakan secara terhormat. Ya, saya ada gambar lagi. Sarung lagi. Oh, isteri pertama juga yang menyarungkan cincin. Jadi betul lah toxicity tu berlaku. Betul lah macam Orang soalan saya bakar. sebut. Yang tu orang tak tahu. Ya orang tak tahu yang tu. Kalau orang tahu nak marah tak? Ya mesti tak marah. Tapi akan marah balik lah pada yang pertama. Yelah, orang akan cucuh balik lah kan. Jadi menarik. saya nak buat. Macam mana nak buat? Jadi saya rasa ramai lah kena istighfar. Ramai. Banyak dosa ni. Sebab semua orang rasa bahawa abang penzalim sekarang ni. Tak, masa tu lah. Masa tu orang baling batu dulu. Baling batu dulu. Kan, kena tak kena nombor 2. Kalau kena pun, siapa yang baling pun kita tak nampak. Maksudnya terlampau banyak sangat attack yang datang daripada luar waktu tu. Lagi-lagi ni minta maaf saya sebut rakan-rakan influencer Facebook, rakan-rakan influencer Instagram kadang-kadang menjadikan cerita-cerita ni sebagai konten korang. Malulah. Yes, saya kadang-kadang bila 10-20 ribu kan. Bila tengok buat konten pasal kita lah. Bila Imam Muda PU ada nombor 1. Dia nombor 1 buat konten, dia paling laju buat video. Kita tak kata kita sempurna, tapi kenapa harusnya kita menjadi bahan kepada content creator di luar sana untuk menceritakan tentang kata-kata motivasi awak. Kan tu kita nak ulang kat sini. Ni podcast kita lah. Setuju tak setuju nombor 2. Kalau tak setuju sila tinggalkan komen, kita akan jemput. Kita akan jemput. Bukan untuk Ini ruangan kita. Ini ruangan kita, betul. Okey, Imam Muda Faris. Kita nak cerita politik sikit lah. Nak politik kan? Politik sikit lah. Dia kena bahang-bahang. Dia pasal Baju pemuda PAS. Masuk. Kita belanja. Sebenarnya podcast kita ni universal. Kita cerita pasal hiburan. Sebenarnya kita jemput Hializa Helmi. Kan pasal projek-projek berkaitan dengan hiburan, nasyid, drama sebagainya. Dan kita juga jemput orang-orang berkaitan dengan politik, ikon politik. Bila pasal politik sekarang ni, kita sebut pasal PRN, diorang kata 3-3. Maksudnya 3 bertahan dan macam mana kata? Kekal je. Kekal lah PRN ni. Maksudnya kalau tak buat pilihan raya pun tetap sama kekal. Betul ataupun tidak? Ataupun Imam Muda Faris ada jangkaan lain. Unjuran yang lain. Mungkin dalam usrah, dalam perbincangan saya, kita buat apa jangkaan kita. Kita tengok jangkaan orang yang betul-betul mengkaji lah. Baik, cerita. Ni ada baru masuk ni, latest ni. Dia orang baca daripada Singapura dah tulis lah buat kajian. Singapura buat kajian. Dia kata Selangor jatuh ke PN. Perikatan Nasional. Kena sebut Perikatan Nasional. Tak dengar PN. Perikatan. Apa faktor? Faktor. Takkan faktor Imam Muda Faris. Apa faktor? Tak faham undi Melayu. Undi Macam Melayu. mana dia menolak. Dan juga kebanyakan UMNO pun yang memang dia pecah. Kalau Nur Omar dia pecah pada 3. Satu UMNO Nur Omar? Pecahan 3? Dia kata UMNO yang akan menyokong ialah UMNO yang memang tak setuju dengan presiden dia. Tak setuju dengan Zahid Hamidi. Sebab lepas tu menyatakan dia orang punya ni lah. Protes dia orang. Itu yang kedua, UMNO yang tak nak bersama dengan DAP. Perikatan. Perikatan pula Harapan. Dan satu lagi UMNO yang protes dengan Nur Omar. Apa pula? Habis? Kan?
Adalah. Siapa? Apa dia cerita? Ya, adalah satu lagi tak ingat lah. Tak ingat, orang tak Ceritanya. Tapi dia orang kata dia orang semua ni akan keluar Untuk dan tunjukkan. Maksudnya orang UMNO sendiri yang akan undi protes Perikatan. lah. Undi protes maksud tak undi UMNO tapi undi Perikatan Nasional. Tapi benda ni fakta Min. Apabila kita tengok di Terengganu, di Johor ataupun kita sebut di beberapa negeri yang sebelum ni dah melakukan PRN ataupun PRU lepas berlaku undi protes. memang undi protes semua swing kepada Perikatan Nasional Perikatan Nasional. sebab mereka nak menunjukkan bahawa mereka tak setujulah dengan beberapa hal presiden. Menarik. Kalau kita bagi cerita kat sini. Okey, dia kalau orang yang kalau Perikatan Nasional menang, yang akan rasa bangga gila ni lah Datuk Seri Sanusi lah sebab dia ikon sekarang ni. Dan dia pengarah Kan? pengarah pilihan raya. Kalau UMNO Memang. kalau pakat PHBN menang, orang paling bangga Lokman Adam. So sebagai pemuda apa komen pada Lokman Adam? Lokman dah koyak. Kan dia dipanggil sinar itu. Okey. Kan? Sampai ke moderator pun tegur dia kan. Dia banyak lawan-lawan. Tapi sian lah. Orang yang bersama dengan PHBN sekarang ni memang kesian sikit lah saya sebut. Sebab dia orang terlampau banyak bagi peluru. Sampai kita tak tahu nak susun. Banyak sangat, dah. Tapi bagi saya kan, kalau gabungkan undi BN dengan PH, boleh menang besar. BN dengan PH ya betul? BN dengan PH boleh menang dapat keuntungan besar kat situ. Sebab contohlah 10,000 kan, 10,000, 7,000, 7,000. Betul. 10,000 sebelum ni Perikatan Nasional, 7,000 BN, 7,000 PH. Kita bayangkan 7,000 daripada PHBN ni gabung dah jadi 14,000 perikatan. So undi gabung. Jadi benda tu boleh berlaku ataupun tidak rasa-rasanya. Macam Selangor kan kita sebut. Jangan sebut pada bab undi lagi. Pada menentukan calon problem dah. Okey, itu berlaku UMNO minta 10 seat. 10 antaranya? Tempat-tempat yang dia rasa dia orang Tempat-tempat yang boleh menang. Tempat dia orang kan. Semenyih contoh, Semenyih. Semenyih BN. Kuris dulu Semenyih BN. Lepas tu ya biasa-biasa lah. Yalah, Kuala Selangor. PH memang besar. PH mesti dia nak. Dia punya kursi dia nak lah. Macam mana pun tak boleh. Kita dah buat kerja dia kata. Dia dah buat kerja kat sini dah. Kita dah lama dah calon kita. Kita bertahan kat sini. Okey, nampak tak? Pada calon sendiri pun bayangkan. Kalau nak letak. Tiba-tiba orang yang dia nak tak naik. Rasa-rasa apa respon pada ahli? Nak pergi keluar mengundi. Mungkin tak keluar. Dan cara nak tunjukkan. Diorang takkan biarkan bukan saja tak nak tanda. Kalau boleh bagi kalah diorang tu. Bagi menang pada Perikatan Nasional. Mungkin berlaku undi rosak. Mungkin tak keluar undi. Mungkin berlaku undi protes. Itu mungkin kekuatan pada Perikatan Nasional ataupun memang Perikatan Nasional ada kekuatan yang sebenar. Ada kuota sendiri. Sebab kita Maksud tak berharap pada 3 poin tadilah. Okay, saya nak tanya soalan saya satu je. Kalau PN berjaya, Perikatan berjaya rampas Selangor, siapa calon MB? Tu dia. Jangan sebut Datuk Seri Azmin Ali. Ke dia? Biar je lah kenapa. Saja tanya. Tapi saya rasa Dr. Yunus boleh. Dr. Yunus Hairi. Come on lah. PAS dah kena keluarkanlah calon dia. Bukan saya kata lah Kenapa Azmin PAS Ali. Kenapa dia- PAS selalu jadi nombor 2? 3 negeri dah. Dia dapat dah. PAS kan? Kelantan, Kedah, Terengganu. Dan Dia kita tamak lah. seat terbesar 126. Okey. Nampak Dia tak? tak makan provokasi. Maksudnya boleh lah bagi bersatu. Maknanya masih lagi. Padahal orang bersatu pun dah sebut. Tan Sri Muhyiddin sebut tau. Kan diorang kan macam baru lahir. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baby kan lagi. Jadi diorang tahu orang dah. Ni orang dah tua dah ni. PAS ni kan. Dia dah ada jenteranya apa semua. Dan diorang akan harapkan diorang ni. Jadi poster boy Menteri Besar untuk Selangor mungkin Datuk Seri Azmin Ali dari blok Perikatan Itu Nasional. kita tunggu nanti semua Kita tunggu nanti. lihat. Mungkin masa podcast ni keluar semua tu dah terjawab. Okay, last. Saya last lah sebab saya nak makan dah sorry lah. Pemain bola sepak Badrul Bakhtiar betul akan menjadi calon pada Perikatan Nasional insya-Allah. Kedah. Tapi betul lah kita nak juga dalam sidang DUN ataupun parlimen umpamanya orang yang core dalam bidang. Ya, bidang bola sepak. Jadi exco belia dan sukan. Kalau jadi senator contohnya macam dulu Ras Adiba. OKU. OKU dia jadi senator untuk selebriti. Dia tetap juga dah senator kan. Dia tetap bawa suara tapi tak kuat. Tapi kalau mungkin dia ada jawatan, ditandingi, menang dengan kuasa rakyat, mungkin dia boleh bawa bola lah. Bola Kedah, bola Malaysia ke tempat yang sepatutnya. Wallahualam. Tapi kita tak tahu benda masa depan kan. Tapi bagus tu calon yang betul-betul kena dengan bidang dia. Mungkin Abid Liu bertanding. Kita tak tahu. Why not?
Kawan kat tempat video suap. Allah Why not? Allah. Kita Why not? tahu. Why not? Kan? Tapi okey, kita nak sentuh sikit. Boleh ke selebriti macam kita ustaz-ustaz ni nak bertanding? Ada kena macam mana? Dapat support ke tak rasa-rasa? Dapat insyaAllah. Okey, cara nak jadi calon macam mana? Orang nak dengar juga cara nak jadi calon. Dia boleh tawar diri ke ataupun dia kena macam dia orang biasa. Saya dah lipas lama, saya tak aktif tapi saya nak jadi calon dekat Kajang. Dekat Gombak. Boleh ke? Kebanyakannya orang ni dia dah ada dalam Okey. ada dalam parti tu sendiri. Okey. Kan? Dia tak pergilah cari macam dulu kan dia orang cari artis apa semua kan. Kan? Jadi cari orang yang betul-betul berkelayakan tersebut. Kan dia ada dah turun bersama dengan masyarakat. Dah sama dengan masyarakat. Bukan orang yang popular semata-mata lah. Bukan. Perlu orang yang dah bekerja. Orang yang ada kelayakan tersebut. Ya. Jadi itu yang menjadi faktor. Kita nak orang tu dia berjiwa rakyat. Turun nanti tak kekok orang kata. Sebab saya dah siap sedia kan. Duduk dalam masyarakat, jadi NGO ke apa semua, Macam Rahmat ni duduk kat yayasan. Tapi So dia kalau tak jadi calon tu dia disokong oleh kawasan tu sendiri ke? Mesti Ataupun dia ada angkat. nama-nama. Contoh Dia Puchong macam ni. ada 6 orang. Kok mana pun main dia mesti diangkat oleh Angkat Umbi lah. Kemudian Angkat Umbi akan bawa kepada Naik PJ ke atas. Negeri. Naik ke atas. Semua sama mana-mana parti pun. Kemudian mereka akan mesyuarat lah. Sesama mereka bawa pula kepada pusat, bawa kepada negeri. Maka akan berlaku banyak kali tapisan. Ada yang mungkin calon daripada daripada pusat sendiri kepada negeri. Jadi akan ada berlaku negosiasi di situ ataupun perbincangan musyawarah. Baik. So kalau awak yang paling penting satu je Min, awak nak bertanding, awak kena pilih dulu parti mana. Paling parti mana? Setakat ni awak nak parti mana? Kalau di semuanya ni PSM. Parti Sosial Malaysia, sebab saya selalu tengok dia punya ikon dia Arul. Arul Kandar. Famous tak Arul kat tempat kita? Famous tak Arul kan? Itulah. Satu bukan parti sosial, parti sosialis. Parti Sosialis. Kau salah parti Tak, pun salah kawan-kawan sebenarnya. saya kalau PSM tu dekat bola-bola Kajang semuanya kan. Dia orang berminat sebab dia tengok Arul tu naik motor Espa kan. kerja kuat Jadi lah ahli dia. majlis Kajang. Kan, tapi di PSM Ahli majlis je. Ahli majlis dulu. Zaman tak ingat saya tak ingat zaman Rakyat kot. Pakatan Rakyat. Yalah. Tapi Tapi sekarang masyarakat dah cerdik. Kenapa? Kenapa? Sebab dia orang dah tahu dah dengan apa yang berlaku yang dia orang dah sebelum ni kan main standar ikut parti. Kau parti tengok Ikut kamu kan. Sekaligus dua-dua kita nak lah masa masyarakat dah dididik sekarang ni. Kan ingat tak dulu kalau kita rasa orang dulu orang sampai orang kata orang tua saluran 1 saluran 2 ni confirm RTM. Kan memang sokong kerajaan dulu. orang cakap juga. dulu kalau dia sokong PAS, letaklah batang pisang, dia akan sokong PAS. Dia tak tengok calon lah. Kalau dia sokong dacing, letaklah tongkol kayu pun dia tak akan sokong dacing. Tapi sekarang Sekarang access semua orang tengok ni. ya, Kan? orang mula 5 minit sebelum orang masuk mengundi pun Boleh tengok berubah. video-video kan boleh berubah. Kan zaman dah berubah. Okey, insya-Allah itulah sedikit perkongsian bersama dengan Imam Muda Faris tentang kekeluargaan, tentang maklumat dan juga pendidikan politik. Baik. Dan juga tentang masa depan dan apa perancangan Imam Muda Faris sebelum kita tutup untuk akan datang ni. Untuk akan datang untuk dia sendiri ke? untuk di sendirilah. Saya sekarang ni tengah mengajar di Pusat Dakwah Serantau tau. PDS. Okey, baik. Kan? Itu satulah pace lah kita kata. So dia orang tu yang belajar situ, dia orang akan pergi masuk ke pedalaman. Kita pun dah pernah kan dulu masuk kan. Jadi kita tak mampu stay kat sana. Jadi harapan saya satu masa nanti kalau betul Pusat Dakwah Serantau ni dia dah maju betul kan. Kita nak kalau boleh dilahirkan lebih ramai lagi orang macam dia orang tu lah yang masuk ke dalam. Dan kita tak tahu kan Islam ni datang daripada Borneo ni mungkin lagi hebat. Betul. Kan sebab tekanan dia orang hebat di sana di Sarawak kan. Jadi kita teruskan berdoa. Saya pun rasa untuk diri sendiri dan selain benda-benda lain lah yang kita buat pun sekarang ni saya ada satu target lah kalau boleh nak masuk nak susun kan letak orang-orang kat rumah flat dekat Lembah Kelang ni KL sebab dia orang ni sebenarnya anak-anak dia orang ni kalau tanya saya saya pernah buat lah yang anak dia orang ni kita ajar dia pandai ngaji, pandai jadi imam, insya-Allah hidup surau situ. Umur yang tengah belasan apa semua, dia orang akan hidup. Saya surau tu memang terus hidup surau tu. Bermula daripada budak-budak tu. Dan dia orang ajak kawan-kawan dia. Dan dia orang kira memang tak ada bajet kan, tapi ada tempat tentu yang kita boleh tolong, yayasan-yayasan yang boleh bantu. Kita letak, insya-Allah rumah flat ni kalau dapat lahir kan, saya kata nanti dia orang pun akan jadi orang hebat, insya-Allah. Amin insya-Allah. Jadi maksudnya kat sini masa depan Imam Muda Faris adalah menanam benih
untuk benih ini besar menjadi pokok, dan pokok inilah akan menjadi teduhan orang ramai, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Baik, terima kasih. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Terus subscribe dan kongsi-kongsikan Minmat Podcast Sembang Kopiah Terbang. Dikuasakan oleh Yayasan Mawaddah dan Langkah Studio. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabaris. Tak salah mula-mula ni